Dan kalau kita bicara soal dosa, isteri tadi berdosa. Isteri berdosa? Isteri tu berdosa. Ustaz, ni mak bapak ni Ustaz. Ya, tapi betul. masalahnya itu mak saya, itu bapak saya. Saya kena dengar cakap dia orang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera bagi mereka yang bukan Islam yang menonton Sembang Viral pada malam ini. Pantas, padu, padat, pendek aja 10 minit. Penuh dengan info, janji bermanfaat. Dan bersama dengan saya, Ustaz Harry. Alhamdulillah Ustaz. Terima kasih Ustaz. Join dengan saya Ustaz. Dapat mencerahkan keadaan yang di luar sana. Mungkin orang tertanya-tanya. Zaman sekarang banyak orang meluahkan perasaan dalam sosial media. Banyak orang bagi pendapat. Sepatutnya orang yang tidak memberi pendapat tu, dia memberi juga pendapat mereka walaupun mereka tidak ada ilmu dalam perkara-perkara itu, maka akan menjerumuskan lebih ramai orang lagi yang akan berfikir tentang masalah yang diviralkan. Jadi hari ini kita bukan nak cari salah orang, tetapi kita nak memperbetulkan mengikut pandangan ustaz, mengikut norma agama kita kan, supaya mereka sedar bahawa kadang-kadang perbincangan-perbincangan yang begitu tidak sepatutnya mereka bincangkan dalam khalayak dalam sosial media. Dalam kita ingin mendirikan rumah tangga ustaz, mendirikan rumah tangga ini adalah jalan yang bagus kan, tetapi mendirikan rumah tangga ni maksudnya semua orang kena faham bahawa dalam Islam tu mendirikan rumah tangga tu apa yang perlu ada, rukun dia macam mana ustaz? Dalam konteks rumah tangga ni ialah rukun-rukun nikah sebagainya, lelaki perempuan, kemudian wali, lafaz sebagainya, itu memang dalam konteks untuk akad nikah. Tetapi yang paling penting untuk memahami rukun dalam rumah tangga itu ialah hakikatnya apa yang Allah Taala sebut dalam Al-Quran yang patutnya menjadi prinsip sebagaimana Allah sebut, auzubillahi minasyaitonir rajim, litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Kalian cenderung dan rasa tenang dan supaya timbulnya kasih sayang. Saya satu perkara bang, saya nak sebutkan sebagaimana disebut oleh Nabi SAW, apabila kau jumpa orang yang baik akhlaknya, baik agamanya, Nabi sebut baik akhlak, bukan agama saja, baik akhlaknya, baik agamanya, fazawwiju, maka kau kahwinkan dia. Makna yang asasnya ialah pertama akhlak, yang kedua agama. Bukan agama saja, nampak macam masya-Allah kan, nampak agamanya bagus tapi akhlaknya tak ada, tak mau. Kadang akhlaknya bagus tapi agamanya tak ada, rosak juga. Kedua-dua ni kalau ada, jalan. Kerana kita sebut rumah tangga dalam Islam memberi maksud ketenangan, kebahagiaan, kasih sayang. Tapi kalau kesemua elemen tu tak wujud, seolah-olah macam kita sebut air panas tapi tak ada rasa panas. Betul tak? Kalau kita kata cili tapi tak pedas, jadi bukan lagi cili namanya. Begitulah konsepnya rumah tangga tadi. Tapi kalau rumah tangga tu ada ketenangan, ada kebahagiaan, dipilih atas dasar suka sama suka, direstui pula oleh kedua keluarga. Tetapi bila sampai ke satu peringkat, tiba-tiba campur tangan daripada keluarga masing-masing, mak itu mak atau bapa, daripada pihak yang mana-mana, boleh atau tidak keluarga ini mencampuri sesuatu rumah tangga yang telah dibina atas restu tadi tu? Perkahwinan ni adalah apa yang dianjurkan oleh syarak dan tentulah itu yang diperintah oleh Allah Ta'ala. Jadi kalau kita perhati bang, sebenarnya Allah tahu dah benda ni. Sesunannya itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala maha mengetahui dah. Kenapa? Sebab itu dalam Quran ada sebut, apabila berlaku pertikaian, datangkan satu wakil daripada orang sebelah engkau, datangkan daripada sebelah lelaki. Itu Quran sebut. Menunjukkan apa? Allah tahu bahawa dalam konteks keluargaan ni boleh jadi akan timbul bibit-bibit ini. Jadi makanya penyelesaian perlu datang dengan cara yang lebih teratur supaya dia bukan menjerumuskan lagi. Dia bukan menambah lagi kerosakan, dia bukan lagi menghimpit lagi keadaan tu, tetapi supaya lebih ruang, lebih membuka, lebih memberikan banyak pilihan. Sebab itu kaedahnya, sehingga kalau tak boleh, pergilah akhirnya kepada tasrih ataupun dipanggil perceraian dengan jalan yang lebih baik. Itu konsepnya dalam Islam. Jadi Allah maha mengetahui dah. Kalau ada pertikaian, walaupun abang sebut tadi ada restu. Dalam orang Melayu ni dipanggil istilahnya begitu kan, restu. Sebenarnya dalam konteks agama, asalkan engkau redha, dia berkahwin dengan kau dan kau redha berkahwin dengan dia, itu adalah kepentingannya. Maknanya tidak ada keterpaksaan. Wali wujud, maknanya dalam konteks mengetahui perkahwinan tadi, dan selesai. Kalau sebuah rumah tangga yang tadi Ustaz cakap tu, maknanya wali dah setuju apa semua, tiba-tiba dalam mereka melayari alam rumah tangga tu, campur tangan daripada mentua kan, meminta hubungan tu diputuskan. Boleh ke macam tu Ustaz? Dalam kehidupan ni bang, dia ada konteks undang-undang, ada konteks pendidikan, betul tak? Bila kita tengok undang-undang, tujuan dia apa? Untuk nak menjaga, nak kontrol supaya jangan ada perkara yang boleh
datang daripada luar untuk merosakkan. Jadi dia akan jadi border. Sebab itu dalam undang-undang enakmen syariah, misalnya enakmen syariah Negeri Selangor tahun 95 kalau tak silap saya, pihak ketiga yang datang untuk merosakkan keharmonian rumah tangga itu wujud. Maknanya nak menyebutkan bahawa tidak boleh simply saya tak suka dia laki suami isteri, saya nak dia berpisah. Tak boleh. Memisahkan satu istana, satu rumah tangga, satu mahligai, satu masjid, kita pisahkan dia, Ustaz. Apa hukum dia, Ustaz? Pertama, kalau tanya hukum, memang tentu hukumnya berdosa. Haram. Haram hukumnya. Kenapa? Kerana kita menyebabkan pelaksanaan itu menurut syarak, tiba-tiba kita datang untuk merosakkan. Kita kalau sebagai mak bapak, sepatutnya kita menjadi pihak-pihak yang membantu menyelesaikan. Kerana anak-anak ni, walaupun faktor umur ni bang, kadang-kadang dia tak boleh jadi sandaran juga. Bukan kita kata faktor umur ni dia tak boleh nak absorb apa saja masalah di sekitar dia, tapi isunya ialah soal rumah tangga ni rumit. Jadi kadang-kadang kita, bila kita datang memberikan bantuan, kita datang memberikan dokongan kepada pasangan ini, kadang-kadang dia memberi nilai tambah untuk pasangan ni supaya dia nampak penyelesaian kepada permasalahan dia. Katalah saya ni anak kan, saya ni anak. Habis mak saya datang, bapak saya datang. Dia kata aku tak suka dengan isteri kau. Aku tak suka dengan suami kau. Aku nak kau tinggalkan dia. Aku nak kau keluar. Tapi masalahnya itu mak saya, itu bapak saya. Saya kena dengar cakap dia orang. Yang ni isteri saya. So macam mana langkah ni, Ustaz? Kita boleh ambil pandangan ibu bapa tadi kalau sekiranya pandangan itu memang untuk tujuannya nak dipanggil mengukuhkan lagi rumah tangga, memperbaiki kesilapan ataupun menghilangkan kekeruhan yang ada dalam rumah tangga. Tapi kalau datang mereka dengan tujuan untuk merosakkan lagi, saya fikir itu bukan sesuatu yang mesti dinilai dan itu mesti letak tepi. Walaupun dia datang daripada mak ayah kita. Tak berdosa ke, Ustaz? Kita langgar perintah mak bapak. Bang, mentaati ibu bapa ini sesuatu yang wajib. Tetapi bukan mentaati ibu bapa itu dalam semua perkara, sehingga dalam perkara yang bertentangan dengan agama. Katakanlah macam selepas kita menerima seseorang tu menjadi menantu, atau baik menantu lelaki, baik menantu perempuan, jadi keluarga kita. Tiba-tiba kita nampak, dulu kita ingatkan dia ni bolehlah bagi dari segi darjatnya, dari segi wang ringgitnya. Tapi tiba-tiba sampai masanya sebenarnya tak ada benda tu. Dan kita nampak benda tu ini tak ada seperti apa yang dia nampak. Lagi baik aku pisahkan mereka dan carilah orang lain. Boleh ke pisahkan macam tu, Ustaz? Inilah apabila perkahwinan yang dibina tadi asasnya bukan untuk matlamatnya melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, bukan tujuannya untuk menyempurnakan kehidupan manusiawi anak tadi, tetapi lebih untuk nak menurut apa yang kita rasakan. Kita rasa nak anak kita pasangannya begini, kita rasa nak pasangannya begini, akhirnya kita kecewa. Tapi kalaulah matlamat kita untuk nak melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, kemudian untuk nak supaya dapat menyempurnakan kehidupan anak kita sebagai manusia, saya kira benda ni tak timbul asalkan anak tadi ataupun menantu kita tadi yang suaminya khususnya melaksanakan tanggungjawab dia sebagai seorang suami. Makan, minum, pakai, itu yang dituntut dalam agama. Bukan perkara yang di luar daripada kemampuan ataupun perkara yang menurut kita punya kemahuan. Macam saya mak bapak, saya dah tak puas hati dengan menantu saya ni contohnya. Saya pergi tarik dia dah tak payah. Engkau duduk rumah ni, kau tak payah pergi balik jumpa lelaki engkau. Kalau kita bicara soal dosa, isteri tadi berdosa. Isteri berdosa? Isteri tu berdosa. Ustaz, ni mak bapak ni, Ustaz. Ya, betul. Itu soal mak bapak dia, tapi kena ingat pada satu sudut yang lain atau sisi yang lain, itu ialah suami dia. Maka seorang isteri sepatutnya berada di samping seorang suami. Kecuali kalau isteri merasakan keberadaan dia di sebelah suami atau di sisi suami itu memberikan perkara-perkara yang buruk kepada dia atau memudaratkan dia, maka isteri ada hak. Caranya bagaimana? Maka dibuatkan aduan kepada hakim misalnya untuk mendapatkan ruang bagi isteri tadi misalnya supaya dia tidak dimudaratkan atau mungkin dia selamat daripada perkara yang dipikirkan pada ketika itu menurut dia. Jadi dia tak boleh simply, kita tak betul kaedahnya lari saja, lari ke sana. Berdosa lah isteri tu. Berdosa. Walaupun dia ikut mak bapak dia? Walaupun dia mengikut mak ayah dia, kecuali dia mendapat izin daripada suami tadi. Sebab itu kedudukan, keberadaan isteri itu mesti di samping suami. Apabila berkahwin, maka ketaatan isteri tadi bertukar daripada ketaatan kepada ibu bapa kepada ketaatan kepada suami. Itu yang tanpa kita menidakkan bahawa perlunya berbakti kepada ibu bapa tadi.
menilai seseorang untuk kita menerima sebagai pasangan hidup kita, ini haruslah dinilaikan sebaik-baiknya. Kerana kita ni bila menerima seseorang dalam hidup kita, pada haram jadi halal, bukanlah untuk sementara waktu. Jangan kongsi, kalau tak pasti, jangan kita buat wakaf dosa. Kalau tak puas hati juga, kita PM tepi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga salam sejahtera buat mereka yang bukan Islam, yang menonton Sembang Viral setiap malam. Bye. Terima kasih Ustaz.